Hanif, apabila keluar ura-ura berita-berita yang mengeluarkan kenyataan bahawa dikatakan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak yang kini berada di penjara dikatakan masih layak menjadi calon, dan yang paling menarik adalah apabila dikatakan bahawa beliau masih lagi tersenarai di antara calon yang akan menjadi calon Parlimen Pekan. Okey, Tuan Hanif, kita pernah bincang isu ini. Saya rasa memang ada juga yang sudah pun mula faham apa yang ditaktifkan begitu dan begini, apa yang akan berlaku kalau sekiranya dijatuhkan hukuman penjara lebih setahun ataupun denda 2,000 dan sebagainya. Tetapi di sini soalan saya ringkas sahaja. Betul ke Najib ni layak menjadi calon untuk Parlimen Pekan untuk PRU15 dalam keadaan sekarang, Tuan Hanif? Baik. Yelah, kita tak sangka kita perlu berbincang lagi topik ini pada hari ini. Tapi disebabkan ada laporan-laporan di media utama termasuk yang memetik wakil daripada UMNO Pekan membuat pengumuman mengatakan bahawa Najib Razak adalah salah satu daripada 5 nama yang mereka telah majukan kepada UMNO Pusat sebagai calon kerusi Pekan. Atas dasar tersebut, semua terkejut. Dan semua, bolehkah persoalan itu muncul? Dan bila muncul persoalan bolehkah, menjadi tanggungjawab saudara Zawazi, menjadi tanggungjawab saya untuk memperjelaskannya. Tapi sebelum saya menjawab soalan itu, saya cuma nak bawa rakyat ke perspektif yang betul tentang Najib Razak, pertuduhan jenayah, sabitan jenayah dan keadaan sekarang. Baik. Sebelum daripada ini, sebelum didapati bersalah, dia cuma dituduh. Baik. Dan dari segi perundangan dia tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Pada masa itu peruntukan yang wujud adalah peruntukan undang-undang, iaitu tak bersalah tak jadi apa. So dia kekal sebagai menteri dan dia telah diberi bukan menteri, minta maaf, MP, dan dia telah diberi kebenaran untuk hidup seperti biasa dengan duit jaminan. So tidak ada isu masa itu, rakyat pun faham. Jadi persoalan sampai adalah apabila pada 28 hari bulan 7 2020 dijatuhkan hukuman dan sabitan dan hukuman seperti yang dikenakan yang melangkaui nilai di bawah perkara 481E yang membatalkan kelayakan dia jadi ahli Dewan Rakyat. Pada masa itu muncul persoalan. Tapi di bawah perlembagaan ni kategori kedua. Kategori pertama tadi, kategori kedua kita banyak kali kita bincang. Dalam keadaan itu, soalnya pada masa itu sebab belum ada pembubaran, soalannya adalah kerusi dah hilang belum? Dan pada masa itu jawapan kita adalah berkisarkan kepada perkara 48 juga, tapi fasal 4 yang kita dah bincang. So 4 ni, fasal 4 terpakai untuk pesalah-pesalah jenayah yang merupakan pemegang kerusi. Tapi sekarang ini apabila rayuan dia dah selesai sampai ke tahap akhir dan dia sudah pun berada di penjara, yang paling penting bila Parlimen sudah dibubarkan, maka persoalannya adakah dia layak menjadi calon. Ini soalan lain. Ini tak ada kena-mengena dengan dia pegang kerusi atau tidak. Contohnya kalau ada Ali bin Abu di luar yang bukan ahli Pekan sekalipun sebelum ini dan sekarang nak bertanding, tapi dia berada di penjara dengan hukuman lebih setahun, denda tak kisahlah, dia dah bayar pun dalam lebih setahun. So boleh tak dia menjadi calon? Itu persoalannya sekarang. Dan Najib Razak berada dalam keadaan itu. Persoalan boleh atau tidak. Untuk itu perkara 48 fasal 4 sudah tidak penting. Itu sudah tutup buku. Soalan sama ada dia sudah filekan, sama ada pengampunan diraja dia sudah dijawab atau tidak, untuk soalan itu tidak menjadi isu. Sama ada semakan mahkamah yang difailkan pada 5 September sudah dengar oleh mahkamah atau tidak, itu tidak menjadi isu setakat ini untuk faham perkara. Pada keadaan pada hari ini 14 Oktober 2022, Najib sudah ada hukuman yang dibatalkan kelayakan, dan perkara 48 fasal 5 mengatakan bila ada tu tak boleh jadi calon, sama ada Dewan Undangan Negeri maupun Parlimen. So dalam keadaan ini Pekan mengumumkan perkara itu semalam menimbulkan suatu kejutan. Tetapi pada petang tadi saya dipahamkan ada laporan media memetik seorang lagi pemimpin UMNO Pekan yang mengatakan apa yang sebenarnya berlaku kononnya, sama ada betul atau tidak untuk mereka lah jawab, adalah
penamaan calon pekan dimajukan oleh UMNO Pekan kepada UMNO Pusat pada 19 Ogos sebelum keputusan Mahkamah Persekutuan terakhir 23 Ogos. So itu yang dimaksudkan 5 calon tu termasuk Najib. Baik. Kalau itu betul, tak ada masalah. Tapi takkanlah pemimpin UMNO yang membuat pengumuman semalam tak tahu Nak bahawa guna yang bulan 8 hari tu. boleh dia maklumkan kami sudah majukan sebelum itu, tapi jangan keliru, itu kami majukan sebelum keputusan. So biarlah pusat membuat pemilihan daripada 4 orang tersebut yang tinggal atau yang lain. So saya rasa perkara ini pelik, tapi itulah jawapan mereka. Walau apapun membolehkan kita memberi penjelasan. Tetapi saya nak lengkapkan jawapan sebab saya tak nak jadi seperti bekas pengerusi SPR Abdul Rashid Abdul Rahman yang memberi jawapan sekerat-sekerat bahawa Najib boleh jadi calon. Kenapa Najib boleh jadi calon? Ada sebabnya. Tertakluk kepada perubahan keadaan mulai pada hari ini sebelum hari penamaan calon. Apakah perubahannya? Katalah ke bawah Duli yang di Pertuan Agong kembalinya daripada London atau pada bila-bila masa sebelum hari pencalonan membuat keputusan melayan permohonan pengampunan diraja dan mengisytiharkan bahawa segala hukuman dia dibatalkan serta halangan di bawah perkara 48 Fasal 3 yang menggantung sesiapa yang telah tamat hukuman dia daripada bertanding untuk 5 tahun. Itu 48.3. Itu pun dibatalkan oleh Agong. Diabaikan oleh Agong. Yakni dalam bentuk dan gaya seperti mana Anwar Ibrahim memperolehi pengampunan diraja pada 16 Mei 2018 yang membolehkan dia bertanding di Port Dickson. Tak payah tunggu 5 tahun. So kalau itu dianugerahkan oleh ke bawah Duli yang di Pertuan Agong sebelum ditutup tempoh sah penamaan calon dengan ditampilkan salinan pengampunan diraja kepada pegawai SPR di tempat pencalonan, maka Najib boleh jadi calon. Faham. Itu pokoknya. Itu rakyat kena faham. So apabila ada pemimpin-pemimpin politik ataupun pihak-pihak undang-undang atau akademik menjawab secara ringkas, ya Najib masih boleh jadi calon, jawapan lengkap dia adalah kalau berlaku pengampunan diraja dalam bentuk itu, baru dia boleh jadi. Katalah Agong ampunkan hukuman saja, pengampunan diraja mengatakan Najib diampunkan hukuman, boleh keluar penjara hari ini, tak payah bayar denda 210. Katalah itu, tapi tidak ada lagi perintah lain, tidak ada lagi penganugerahan lain, maka Najib masih tertakluk kepada perkara 48 Fasal 3 sebab Fasal 3 mengatakan apabila selesai hukuman dia masih digantung 5 tahun. So ini tertakluk kepada kebijaksanaan, kepandaian, kebolehan mereka berunding dengan pejabat ataupun istana negara. Saya tidak hendak pergi lebih daripada itu atau menimbulkan apa-apa persepsi sebab sebagai peguam saya cuma berpandukan kepada fakta dan peruntukan undang-undang. Rakyat wajib tahu ada undang-undang tersebut. Saya tidak hendak rakyat terkejut kata tak boleh, sekarang boleh, sebab ada 48.3, ada 48.5, ada 40 iaitu pengampunan diraja 42. Jadi semua ni kena difahami. Ada 150 darurat dan sebagainya. So di situlah. Tapi balik akhir sekali untuk melengkapkan, satu lagi perkara yang boleh berlaku kalau bukan pengampunan diraja dari segi perundangannya, jika Mahkamah Persekutuan tiba-tiba mendengar semakan sebelum hari penamaan calon dan mendapati bahawa keputusan terdahulu Mahkamah Persekutuan perlu dibatalkan dan bukan sahaja dibatalkan, dibebaskan sabitan tersebut. Jika itu berlaku sebelum tempoh tamat penamaan calon, maka sama macam tadi. Tapi itu adalah untuk kita kemudian melihat adakah itu boleh berlaku. Sebab dari segi semakan, untuk melengkapkan lagi, saya difahamkan Mahkamah Persekutuan menetapkan tarikh sebutan untuk semakan itu pada 29 Oktober ini. SPR akan bersidang pada 20 Oktober. Hari penamaan calon saya percaya dijangka seperti mana yang kononnya terbocor pada 4 hari bulan November. Kalau itu tarikhnya, maka 29 baru sebutan. Sebutan mahkamah cuma akan tetapkan tarikh bicara. Mungkin
Mungkin peguam Najib Razak akan minta, Sarami nak kena dengar ni, penambahan calon 4 hari bulan, dengarlah pada 3 hari bulan. Tak tahu, tertakluk pada mahkamah. Dia boleh dengar atau tidak. Sebab mahkamah tidak boleh semena-mena kerana perkara itu boleh buat perkara yang mahkamah perlu mengambil kira segala faktor keadilan seperti mana yang dilakukan oleh Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos. So inilah dia untuk menjawab, ya. Maksudnya sekarang ini 14 Oktober Najib Razak dalam keadaan hal pada hari ini tidak boleh menjadi calon, melainkan ada perubahan mendadak mana-mana satu daripada dua, pengampunan diraja yang dibincang atau semakan di mahkamah. Jika tidak, kalaulah borang pencalonan pekan sekalipun diterima, dan saya akan ambil buku perlembagaan saya dan tok buang dalam tong sampah malangnya, walaupun buku perlembagaan sepatutnya tidak boleh letakkan tempat seperti itu. Sebab ada perkara yang tidak wajar berlaku jika itu berlaku tanpa pengampunan diraja mahupun tanpa keputusan Mahkamah Persekutuan. Baik, itu dia jawapan daripada Tuan Hamid.